Salam sejahtera pelajar-pelajar cikgu sekalian. Baiklah, kita akan menyambung pembelajaran kita kali ini untuk bab 6 iaitu 6.32 reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana reaksi negara luar yang pertama iaitu Indonesia. Negara Indonesia membantah, bermaksud mereka tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia, di mana mereka menganggap bahawa ianya sebagai satu bentuk penjajahan bentuk baru yang akan mengancam Indonesia. Pemimpin mereka yang bernama Soekarno telah melancarkan dasar konfrontasi yang diisytiharkan pada 20 Januari 1963 menggunakan konsep Ganyang Malaysia. Ganyang bermaksud menghancurkan atau memusnahkan. Baiklah, kita akan melihat apakah antara tindakan yang diambil oleh Indonesia bagi menjalankan konsep Ganyang Malaysia. Antaranya ialah dengan menyerang kapal-kapal nelayan Tanah Melayu. Seterusnya, mereka telah melakukan pencerobohan udara di mana mereka masuk ke ruang udara Malaysia tanpa kebenaran. Selain itu, tentera Indonesia telah melancarkan serangan melalui Johor, Sarawak dan negeri Sabah. Pihak Indonesia juga telah menghantar pengintip. Pengintip maksudnya spy. Pengintip ini dihantar bagi memusnahkan gagasan Malaysia. Dan yang terakhir sekali ialah Indonesia telah memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia. Apa maksud negara Afro-Asia? Negara Afro-Asia merujuk kepada negara di mana majoriti masyarakatnya berasal dari campuran hitam dan orang Asia. Selain itu, Indonesia telah memburukkan nama Malaysia di negara dunia ketiga. Apa maksud negara dunia ketiga ya pelajar-pelajar? Negara dunia ketiga, or in English, kita panggil third world, muncul semasa Perang Dingin, di mana ia merujuk kepada baki negara yang kekal, di mana mereka tidak memihak dengan pihak NATO mahupun blok komunis. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada apakah antara tindakan yang diambil oleh negara Malaysia terhadap isu Ganyang Malaysia. Yang pertama, Malaysia telah meminta bantuan daripada negara Commonwealth. Selain itu, Malaysia telah menghantar bantahan secara rasmi kepada Setiausaha PBB. Malaysia juga telah menghantar Tun Abdul Razak bagi mengadakan lawatan menjelaskan masalah hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia. Dan yang terakhir sekali, Malaysia telah menerima rundingan memulihkan hubungan Malaysia-Indonesia di Bangkok pada tahun 1966. Seterusnya, kita akan melihat kepada bagaimana reaksi daripada negara Filipina pula. Negara Filipina yang diketuai oleh Presiden Macapagal ketika itu telah menuntut hak terhadap negeri Sabah, di mana negeri Sabah menjadi sebahagian daripada Kesultanan Sulu. Selain itu, tuntutan hak terhadap Sabah ini adalah berdasarkan perjanjian antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron von Overbeck yang dilakukan pada tahun 1878. Sultan Ismail Kiram, iaitu pewaris anak Sultan Sulu yang terakhir, telah mengisytiharkan
pajakan Sabah kepada SBUB telah berakhir pada 22/1958 lagi. Dan pada tahun 1966, Filipina telah mengiktiraf penubuhan Malaysia setelah rundingan Mafilindo dilakukan. Baiklah pelajar-pelajar, daripada perbincangan kita tadi, kita telah mengenal pasti bahawa terdapat dua negara yang tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia, iaitu dari pihak negara Indonesia dan Filipina. Ternyata mereka membantah sekerasnya pembentukan gagasan Malaysia ini kerana dianggap dengan pembentukan Malaysia, kepentingan mereka terutamanya akan diancam. Baiklah, setakat ini saja perbincangan kita untuk bab 6. Kita akan bertemu lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Jangan lupa buat latihan yang cikgu sediakan dan hantar pada masa yang tepat. Baiklah pelajar-pelajar, sehingga bertemu lagi. Bye.